لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi kisah Abdul Rahman bin Auf. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Auf bin Abdi bin Al-Haris bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berdasarkan nasab keturunannya ini jelas menunjukkan bahawa Abdul Rahman bin Auf ini mempunyai tali pertalian warisan dengan Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab bin Lu'ay. Seterusnya, Abdul Rahman ini adalah salah seorang daripada 8 orang pertama yang memeluk Islam, dan beliau juga antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Okey, seterusnya nama beliau ketika zaman jahiliah ialah Abu Am. Namun apabila beliau memeluk Islam, Rasulullah SAW telah memanggilnya dengan nama Abdul Rahman yang bermaksud hamba kepada Allah yang Maha Pemurah, manakala gelarannya adalah Abu Muhammad. Abdul Rahman bin Auf ini dilahirkan selepas 10 tahun gajah, iaitu 580 Masihi. Justru itu beliau lebih muda daripada Rasulullah SAW 10 tahun. Beliau meninggal semasa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, dan beliau dikebumikan di perkuburan Baqi'. Di Madinah, Nabi telah meminta seorang hartawan iaitu Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini untuk membantu Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini sudi menyerahkan salah seorang daripada isterinya dan juga sudi menyerahkan salah satu daripada kebunnya yang besar kepada Abdul Rahman bin Auf. Masya Allah, hebat kan orang-orang Ansar ni. Namun begitu, Abdul Rahman bin Auf ini menolaknya dengan baik dan berdoa semoga Allah mengurniakan kekayaan yang melimpah ruah. Beliau, Abdul Rahman ini cuma bertanya kepada Sa'ad bin Rabi' ini arah ke pasar. Di manakah arah ke pasar untuk beliau ini memulakan perniagaannya. Beliau lebih senang untuk tidak menyusahkan sesiapa kerana beliau tahu bahawa rezeki itu adalah di tangan Allah. Rezeki itu milik Allah. Hanya Allah yang akan memberi sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi semenjak Abdul Rahman ini memulakan perniagaannya di Madinah, rezekinya melimpah ruah, melebihi jangkaannya. Apa sahaja yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf ini ditakdirkan Allah beroleh hasil yang lumayan, yang sangat-sangat masyuk lah orang kata kan. Sangat masyuk. Jadi beliau kemudiannya mengembangkan perniagaannya kepada bidang pertanian. Inilah keistimewaan Abdul Rahman bin Auf ni. Beliau seorang pedagang yang masyhur, yang sangat hebat dan berjaya dalam perdagangannya, sehingga kan menjadi sahabat yang paling kaya raya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi selain itu, antara keistimewaan beliau ialah beliau juga pernah menjadi imam solat subuh semasa perang Tabuk, yang mana telah dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi siapakah Abdul Rahman ini? Apakah sumbangan dan ketokohan Abdul Rahman ini? Jika disenaraikan, memang banyak sumbangan beliau kepada Islam, sehingga kan kita tidak terkira berapa banyak jumlah yang telah disumbangkan kepada Islam ini pada ketika itu. Antara sumbangan Saidina Abdul Rahman ini ialah dari segi jiwa dan masa. Beliau banyak menyertai perang, antaranya seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan juga perang Tabuk. Ketika perang Uhud, beliau adalah antara sahabat yang mempertahankan Rasulullah SAW, yang mana pada ketika itu baginda diasak teruk oleh musuh. Pada waktu itu, kaum muslimin telah mengalami serangan semula yang teruk sekali akibat tidak mendengar arahan Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan kedudukan, melainkan Rasulullah SAW mengirimkan seseorang untuk mengalahkan musuh atau memberitahu sama ada memperoleh kemenangan atau sebaliknya. Abdul Rahman juga banyak menyertai aktiviti dakwah Islamiah dengan cara menyebarkan Islam secara sembunyi kepada keluarga, kerabat dan juga kaum Quraisy. Kemudian sumbangan seterusnya ialah dari segi harta benda. Subhanallah, Abdul Rahman ini
sangat banyak sekali menghabiskan ataupun memberi hartanya kepada Islam, yang mana beliau telah memberi 200 tahil emas, 500 kuda perang dan 1,500 ekor unta khas semasa perang Tabuk. Kemudian beliau menyumbangkan 40,000 dinar kepada Bani Zurah, isteri Nabi dan juga golongan fakir. Akhir sekali, ketokohan beliau tidak dapat dinafikan lagi bahawa beliau ini seorang yang kaya raya kerana terlalu dermawan dan banyak berinfak. Beliau ini sangat takut dan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berniaga mengikut syariat dan mempunyai fokus dalam kehidupannya. Kemudian ketokohan beliau juga, beliau ini sentiasa memupuk rasa sabar dan juga penyayang. Kesimpulannya, banyak lagi ketokohan beliau dari segi akhlak, strategi berniaga dan keilmuan beliau yang kita boleh ambil supaya menjadi iktibar dalam diri kita dan juga kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.